Hadirin wal hadirat yang kami muliakan, seterusnya marilah kita mendengar mau'izatul hasanah yang kedua yang mohon disampaikan oleh yang mulia Sayyidina Al-Habib Naim bin Tahir, beliau dari Majlis Rasulullah di Kuala Lumpur, Malaysia. Pada beliau dengan segala hormatnya dipersilakan. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Nabiina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah. Yang saya hormati para habaib yang hadir, para asatidzah, para masyayikh, tuan rumah Sahabat Bait Haji Anwari, moga-moga setiap daripada kita semua insyaAllah di dalam afiah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, kita masih diberikan izin oleh Allah untuk hadir di majlis-majlis untuk bersama-sama kita mengingat Allah dan ingat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa wasallam. Ini merupakan nikmat besar yang diberikan Allah. Coba kita renungkan hadirin dan hadirat, kalau tidak digerakkan Allah untuk kita ingat kepada Allah, untuk tidak kita datang ke majlis rumah Allah, untuk kita hadir di majlis-majlis yang mengingatkan kita kepada Allah, kalau tidak ada hidayah, tidak ada taufik yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala, nescaya kita tidak akan dapat berkumpul pada malam ini. Akan tetapi Allah memilih kita. Di antara ramainya manusia, Allah memilih kita untuk hadir di dalam majlis-majlis yang mulia, untuk mengingati Nabi kita yang paling mulia, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka husnudzan, sangka baik kita kepada Allah, bahawa Allah masih sayang kepada kita. Allah masih ingin memberikan peluang kepada kita, walaupun kita ini penuh dengan dosa, walaupun kita ini penuh dengan kekurangan, walaupun kita ini penuh dengan kelemahan. Maka dengan itu kita berharap dan bermohon kepada Allah, moga-moga kehadiran kita di majlis-majlis seumpama ini menambahkan husnudzan, sangka baik kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menambahkan juga sangka baik kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, berfirman dalam Al-Quran Al-Karim, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling daripada ingat kepada Allah, apa yang dia akan dapat? Fa inna lahu ma'isyatan dhanka, dia akan diberikan kehidupan yang sempit. Hatinya akan disempitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berpaling daripada zikrullah, yang berpaling daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketahuilah hidupnya sama sekali tidak akan bahagia. Sudah di dunia berada di dalam keadaan tidak bahagia, wa nahsyuruhu yaumil qiyamati a'ma. Kelak pula di akhir dia dibangkitkan di dalam keadaan buta. Kelak di akhir dia akan dibangkitkan berada di dalam keadaan tersiksa. Di dunia dah tersiksa dengan azab, hatinya tersempit, hatinya berada di dalam keadaan tidak akan tenang, walaupun sebanyak mana harta yang dimiliki, walaupun sebanyak mana kemewahan dunia yang dimilikinya. Tetapi apabila dia berpaling daripada Allah, Allah akan berikan kepada dia ma'isyatun dhanka, kehidupan yang sangat sempit. Hatinya tidak akan tenang. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan itu disebutkan oleh salafus salih 4 tanda kalau hati kita ini berada di dalam keadaan mati, hati dah jauh daripada Allah. Ini mempunyai 4 alamah, kata salafus salih. Yang pertama adam, yang pertama adalah seseorang itu tidak lagi mempunyai keinginan sama sekali untuk mengetahui ataupun mengambil berat tentang al-ma'ad, tentang perkara yang berkaitan dengan akhirah. Tak mahu tahu langsung tentang akhirah. Adam al-ihtimam, tidak pernah mengambil berat untuk perkara-perkara yang berkaitan dengan al-ma'ad, perkara yang berkaitan dengan akhirat, tidak mahu tahu. Apa yang akan terjadi di alam kubur, biarlah itu nanti ke depan. Biarlah apa yang akan terjadi nanti di padang mahsyar, biarlah itu nanti. Sedangkan kehidupan dunia inilah yang akan menentukan proses kehidupan kita setelah daripada dunia yang sementara. Bagaimana keadaan kita di dalam alam barzakh,
Bagaimana kita keadaan kita di padang mahsyar kelak di akhirat? Bagaimana adakah kita ini termasuk di dalam surga Allah Subhanahu wa taala ataupun tidak? Itu yang pertama. Yang kedua, kata salafus salih adalah al-ghaflah, kelalaian. Yang pertama, tidak mahu ambil berat langsung tentang akhirat. Panggil hadir majlis ilmu tak mahu hadir. Hadir majlis zikir tak mahu hadir. Hadir di rumah Allah, salat fardu berjamaah tidak mahu datang. Tak pernah mengambil berat tentang akhirat. Yang kedua, ghaflah, kelalaian. Berterusan hidupnya di dalam keadaan lalai saja. Tidak ada perkara-perkara yang penting di dalam kehidupannya. Yang penting baginya adalah keduniaan, perkara-perkara yang melalaikan saja. Yang ketiga, kata salafus salih, yaitu seseorang yang terikat hatinya dengan keduniaan. Hubbul mal, hubbul dunia, kecintaannya kepada dunia membuatkan dia terbelenggu dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, perkara-perkara yang sia-sia, perkara-perkara yang sementara sahaja di dunia ini. Maka dengan itu orang itu akan berada di dalam keadaan hatinya berada di dalam keadaan keras. Wa'iyadzubillahi subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang jauh daripada mengambil berat tentang akhirat. Yang kedua, hidupnya berada di dalam keadaan lalai. Yang ketiga, hidupnya berada di dalam keadaan cinta kepada dunia. Dan yang keempat, berada di dalam keadaan kehidupan yang ingin hanya sebatas kedudukan di sisi manusia. Perkara yang berkaitan dengan dunia sahaja yang dipikirkan. Ini tanda hatinya berada di dalam keadaan jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali pula berkata, tanda hati manusia itu dah mati tiga perkara. Yang pertama adalah dia tidak lagi merasai kelazatan di dalam beribadah. Dah beribadah tak ada rasa apa-apa. Maka dengan itu begitu mudah dia meninggalkan ibadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nasihat dah tak bermanfaat. Disampaikan nasihat, hati dah berada dalam keras. Engkau lebih baikkah? Engkau tu bagus sangatkah? Setiap orang yang mengingatkan dia kepada Allah akan dikembalikan nasihat tersebut kepada orang yang mengingatkan. Yang ketiga adalah dia tidak lagi merasakan bersalah apabila melakukan dosa. Tak ada rasa lagi dah perbuatan dosa itu bersalah. Pertama kali mungkin rasa bersalah, kali kedua sudah tidak lagi merasa bersalah. Maka dengan itu, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, majlis seumpama inilah adalah majlis yang akan menghidupkan hati kita. Menghidupkan hati kita untuk mencintai Allah dan mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika berada di dalam rumah Allah, di dalam masjid, di dalam sebuah majlis, baginda Rasulullah duduk bersama para sahabat. Perhatikan bagaimana Rasulullah mengikatkan kehadiran kita di majlis Rasulullah seolah-olah kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata baginda Rasulullah, disebutkan dalam riwayat bahawa ada tiga orang datang mendekati majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang pertama datang melihat ramai orang di dalam masjid, tengok majlis ilmu, majlis zikir, maka dia pun masuk ke dalam. Dia melihat ada ruang di depan dekat dengan baginda Rasulullah, maka dia pun mendekat sampai duduk dekat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dia tengok majlis ramai-ramai, dia pun segan, dia pun malu, maka dia duduk di belakang sekali dua, di sebelah belakang. Yang ketiga, melihat majlis, melihat ramai orang, dia pun berpaling, tidak jadi untuk masuk ke dalam majlis, balik. Setelah dah habis majlis, Nabi SAW memberitahu, mahukah kalian aku memberitahu tentang tiga orang? Siapa ya Rasulullah? Apa keadaan mereka ya Rasulullah? Yang pertama, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah seseorang yang masuk ke dalam majlis, dia melihat ada tempat kosong, maka dia mendekat. Kata baginda Rasulullah SAW, fa'awah, maka dia telah mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'awa Allah ilaih, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pula mendekat kepadanya. Dia ingin kedudukan di sisi Allah, maka Allah letak dia dekat dengan Allah. Dia ingin perlindungan, dia inginkan perlindungan daripada Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala melindunginya. Nabi tidak berkata dia duduk dekat dengan aku. Perhatikan di sini. Kata baginda Rasulullah, bukan dia duduk dekat dengan aku, bukan dia ingin untuk bersama dengan aku, tetapi dia inginkan Allah. Dia ingin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah dekat kepadanya. Yang kedua, fastahya, maka dia malu, dia duduk di belakang, dia duduk malu nak masuk ke dalam majlis. Fastahya Allah minhu, maka Allah pun malu kepadanya. Yang ketiga, kata baginda Rasulullah SAW, a'rada an majlis, berpaling daripada majlis. Fa'arallah anhu, maka Allah berpaling daripadanya. Allah berpaling daripadanya karena dia berpaling daripada majlis Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maka dengan itu hadirin dan hadirat, majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan lagi orang itu datang untuk Rasulullah, tetapi datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang duduk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah hadirin dan hadirat setiap daripada majlis-majlis yang kita mengingati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baginda Rasulullah telah kembali kepada Allah sudah lebih daripada 1400 tahun. Di manakah kehidupan kita? Kalau kita benar masih ingin duduk dekat dengan Nabi Muhammad SAW, di sinilah majlis-majlis yang akan membuatkan kita merasai kedekatan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua kisah yang akan saya sampaikan bagaimana pentingnya duduk dengan orang-orang yang dekat kepada Allah, duduk dengan orang-orang yang saleh. Alhamdulillah, saya masuk dalam rumah ini rasa ketenangan apabila melihat wajah-wajah orang-orang yang saleh. Al-Habib Imam Muhammad bin Ali Al-Maliki, Kiai Ahmad Asrari, ini semua adalah merupakan orang-orang yang saleh yang kita berharap untuk insya Allah kita dapat bersama dengan mereka. Walaupun kita ini bukan daripada kalangan orang yang saleh, jangan pernah kita merasa diri kita orang yang saleh. Kalau kita duduk dengan orang yang saleh, kalau kita merasa diri kita adalah orang yang saleh, maka itu adalah musibah. Tetapi apabila kita duduk dengan orang yang saleh, maka rasakanlah dirimu penuh dengan kekurangan, penuh dengan dosa, penuh dengan kelemahan. Di situ kita akan dapat manfaat daripada duduknya dengan orang-orang yang saleh. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, di pertama tadi saya mengingatkan firman Allah memberitahu kepada kita barang siapa yang berpaling daripada Allah. Kita berada di zaman kadang orang merasai musibah besar itu apabila kita tidak mempunyai keduniaan, kita tidak mempunyai harta, kita tidak mempunyai kemewahan, kita tidak mempunyai perkara-perkara yang berkaitan dengan dunia. Al-Imam Abdullah bin Husain Buttahir, seorang ulama besar di negara Hadramaut, di Hadramaut di Yaman sana, beliau pernah berkata, innal musibah kullul musibah, musibah yang paling besar bukan harta dunia. Kata beliau apa? Innal musibah kullul musibah adamal mail, tidak adanya keinginan ilal khair wa ila ahli, tidak adanya keinginan kepada perkara-perkara yang baik, juga tidak ada keinginan sama sekali untuk duduk dengan orang-orang yang baik. Wa adamul isra' ila nasihah, dan juga tidak ada keinginan untuk nak mendengar nasihat bil qulub wal adhan. Tidak ada keinginan untuk mendengar sepenuh perhatiannya dengan hati dan pendengarannya nasihat-nasihat yang disampaikan oleh para alim ulama, orang-orang saleh. Ini kata beliau musibah paling besar. Bukan musibah paling besar tak ada dunia, harta dan sebagainya, tetapi musibah paling besar hati ini tak tergerak langsung untuk ke arah kebaikan. Ada orang begitu, hadirin dan hadirat, hidupnya sepanjang tahun, sepanjang umurnya 40-50 tahun, tak pernah terlintas di dalam hatinya nak mengenal siapa Imam Muhammad bin Ali Al-Maliki, siapa Imam Ahmad Masyhur Battal Hadad, siapa Imam Abdul Qadir bin Ahmad As-Sakaf, siapa Kiai Ahmad Asrari, siapa orang-orang yang besar, para aulia, para orang-orang salihin. Tetapi jika digerakkan engkau untuk mempunyai keinginan untuk bersama dengan mereka, ini nikmat besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Keinginan untuk ingin bersama dengan mereka, kenikmat besar yang diberikan oleh Allah. Memperhatikan lagi, mendengar sepenuh perasaan apabila mendengar nasihat-nasihat mereka, ini nikmat yang paling besar yang disampaikan oleh para orang-orang salihin sebelum kita. Dengan itu hadirin dan hadirat, duduk saja dengan mereka sudah memberi kesan dan bekas kepada hati kita. Melihat saja wajah mereka memberikan kesan kepada hati kita. Dahulu ada satu orang tabi'in, beliau bernama Muhammad bin Wasi'. Orang-orang dahulu kalau berada di dalam keadaan lemah semangat, berada di dalam keadaan malas untuk beribadah, pergi cari ini Muhammad bin Wasi'. Muhammad bin Wasi' ini pernah duduk dengan para sahabat baginda Rasulullah SAW, pernah duduk dengan Sayyidina Anas bin Malik dan sebagainya. Maka apabila dia duduk saja dengan Muhammad bin Wasi' ini sebentar saja, kata dia, aku kalau dah duduk depan Muhammad bin Wasi', tengok wajah dia saja, maka akan bertambah semangat aku untuk beribadah setahun penuh. Setahun penuh rasa ibadah semangat, sebulan penuh rasa semangat untuk nak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya dengan memandang kepada wajah orang yang saleh. Opposite perkara tersebut memandang kepada orang-orang yang jahat. Kata Imam Al-Ghazali, musyahadatul fisq wal fusaq, memandang kepada kejahatan
dan memandang kepada orang-orang yang jahat, tuhawin, membuatkan seseorang itu perkara-perkara kemaksiatan itu akan dipandang ringan. Tidak ada rasa bersalah apabila nak melakukan maksiat dan dosa, hanya kerana memandang kepada orang-orang jahat. Wal'iyadzubillah subhanahu wa ta'ala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, kisah yang pertama, suatu ketika datang seorang anak muda pergi ke dalam majlis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat masuk ke dalam rumah Rasulullah, dalam masjid Rasulullah SAW bersama ramainya para sahabat, apa yang dilakukan oleh anak muda ini? Hadirin dan hadirat, ini anak muda langsung sampai kepada Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, i'dhanli fi zina." Aku nak minta izin untuk berzina. Jahilul qalb, jahil hatinya, tidak mengetahui. Tetapi orang ini karena telah terbelenggu hawa nafsu di dalam dirinya, maka dia ingin untuk melakukan perbuatan tersebut. Harapan dia mungkin Nabi Muhammad SAW akan memberitahu, mungkin engkau boleh dan sebagainya. Maka dia pun datang. Apabila disebut perkataan tersebut, apa yang terjadi? Hadirin hadirat, fasahan nas, para sahabat semua angkat suara, menjerit para sahabat, berada di dalam keadaan marah. Tetapi karena Nabi Muhammad SAW adalah murabbi, Nabi Muhammad diutuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk tarbiyah, bukan untuk nak maki hamun, bukan untuk nak melaknat, bukan untuk nak marah. Nabi Muhammad diutuskan untuk tarbiyah. Kata baginda Rasulullah, jangan marah, qaribu, dekatkan dia kepada aku, kata baginda Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW mendekatkan anak muda tersebut dekat dengan baginda Rasulullah. Terus baginda Rasulullah SAW menasihatinya dengan hikmah. Mau'izatul hasanah disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW dengan kata-kata yang hikmah. Disampaikan oleh baginda Rasulullah, "Wahai fulan, wahai anak muda, adakah kau rida kalau seseorang itu ingin berzina dengan ibumu?" Kata dia, "La ya Rasulullah, mustahil aku akan rida perkara tersebut ya Rasulullah, terjadi kepada ibu aku sendiri." Begitu juga manusia yang lain tak akan rida perkara tersebut kepada ibunya. Adakah kau rida kalau orang itu ingin berzina dengan anak perempuanmu kalau kau punya anak perempuan nanti? Kata dia, "La ya Rasulullah, mustahil aku akan ingin seseorang itu berzina dengan anak perempuanku." Adakah engkau mahu seseorang itu untuk berzina dengan saudara perempuanmu? Adakah kau rida perbuatan tersebut? La ya Rasulullah. Kata baginda Rasulullah, begitu juga manusia yang lain tidak akan mahu untuk ada seseorang itu berzina dengan keluarganya, adik-beradik dan sebagainya. Dan apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, setelah disampaikan mau'izah hasanahnya, peringatan disampaikan oleh Rasulullah SAW. Peringatan kadang boleh memberi kesan, kadang tidak boleh memberi kesan. Tetapi yang membekaskan kesan kepada anak muda tersebut, Nabi Muhammad SAW letak tangan di dadanya anak muda tersebut. Dan Nabi Muhammad mendoakan, Allahumma ighfir dhanbahu, Allahumma tahhir qalbahu, ya Allah bersihkanlah hatinya, ya Allah ampunilah dosanya, wa hassin farjahu, sucikanlah daripada farajnya, kemaluannya, agar tidak lagi dia melakukan zina perbuatan. Tidak diangkat tangan oleh Nabi Muhammad SAW kecuali apa kata anak muda ini? Demi Allah, perbuatan yang paling aku benci adalah zina. Tidak ada perbuatan yang lebih aku benci daripada zina setelah mana diangkat tangan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Ubat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah yang kedua, hadirin dan hadirat, waktu zaman baginda Rasulullah SAW pada waktu Fatih Makkah, baginda Rasulullah SAW sedang bertawaf. Tiba-tiba ada satu musuh Allah, musuh Nabi Muhammad SAW yang bernama Fudalah bin Umair. Ini Fudalah tiba-tiba ikut di belakang Nabi sedang tawaf. Dia adalah musuh Nabi Muhammad, ingin bunuh Nabi Muhammad SAW. Diletak pisau di belakang jubahnya, dipertawaf di belakang Nabi Muhammad SAW. Seolah-olah dia ini Muslim, seolah-olah dia ini pun berada di dalam keadaan beriman. Dia dah tak takut, dah tak peduli. Kalau terbunuh pun terbunuh, yang penting aku dah boleh bunuh Nabi Muhammad SAW. Apabila dia sedang tawaf, maka Nabi Muhammad SAW seolah-olah mengetahui apa yang terlintas di dalam hati Fudalah. Fudalah ni masih teragu-ragu, takut-takut, kadang berbolak-bolak balik di dalam hatinya nak membunuh Rasulullah SAW. Fudalah, Nabi Muhammad SAW melihat belakang. Na'am ya Rasulullah, mada tuhadithu nafsaka ya Fudalah? Apa yang engkau terlintas di dalam hatimu? Kau duk bercakap apa di dalam hatimu, wahai Fudalah? La ya Rasulullah, tak ada apa-apa, aku hanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad diam, sambung tawaf jalan.
Lepas beberapa waktu Nabi Muhammad SAW pandang lagi semula kepada Fudalah. Ya Fudalah, mada tuhaddits nafsaka ya Fudalah? Apa yang terlintas di hatimu, kau sedang bercakap apa wahai Fudalah? Semakin takut dia rasa. Apa ini Nabi Muhammad tahu aku punya niat nak bunuh Nabi SAW. Kata dia, la ya Rasulullah, tak ada apa-apa, aku hanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berlalu beberapa waktu lagi pusing. Setelah itu Nabi Muhammad memandang sepenuh wajahnya kepada Fudalah. Wahai Fudalah, mada tuhadditsu bihi nafsak? Apa yang terlintas di dalam hatimu wahai Fudalah? Apa yang ada di dalam hatimu? Kata dia, la syai' ya Rasulullah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah, hadirin dan hadirat, langsung diletakkan tangan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dada Fudalah. Langsung dibacakan doa oleh Rasulullah SAW. Kata Fudalah setelah diangkat tangan oleh baginda Rasulullah, demi Allah, kata dia, tidak ada satu pun makhluk Allah yang lebih aku cinta daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadinya niat nak bunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi setelah dilesettuh oleh baginda Rasulullah, setelah didoakan oleh baginda Rasulullah SAW, musuh menjadi orang yang cinta kepada Rasulullah SAW. Dan begitu banyak kisah-kisah antara orang-orang yang asalnya musuh, apabila duduk sebentar sahaja dengan Rasulullah menjadi pecinta, dipegang saja oleh Rasul menjadi pecinta, didoakan oleh Rasul menjadi pecinta. Hadirin dan hadirat, inilah harapan kita apabila kita hadir majlis yang niat kita untuk datang kepada Rasulullah SAW. Majlis-majlis seumpama ini kita niat datang kepada Rasulullah SAW. Niat dengan hati kita yang rosak ini agar Nabi Muhammad bersihkan hati kita, agar dengan kita berkat kita bersalawat kepada Rasulullah, keluar segala kejahatan daripada hati kita, daripada kedengkian, daripada kesombongan, daripada segala sifat-sifat yang keji, bersih langsung daripada apa yang ada dalam hati kita, sehingga tidak kita keluar kecuali dengan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harapan kita setiap kali kita hadir majlis Nabi Muhammad SAW, majlis maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dahulu orang-orang Quraisy, mereka melihat Nabi Muhammad SAW selalu berkata, barang siapa yang cinta kepada aku, maka dia ini akan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang cinta kepada aku, Nabi Muhammad suruh orang cinta kepada Nabi Muhammad. Akhirnya mereka berkata, apa ini Muhammad ini apa? Dia nak seolah-olah kita ini menjadi orang-orang Nasrani, menjadi orang-orang Nasrani, orang-orang yang seolah-olah menyembah kepada Nabi Isa alaihissalam, nak menduakan Tuhan satu, dan ini satu lagi seolah-olah nak menjadikan dia pun Tuhan juga. Apa yang terjadi hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah? Setelah beberapa waktu turun firman Allah Subhanahu wa ta'ala, nak memberitahu kebegitu tingginya kedudukan Rasulullah. Wa man yuti'ir Rasul faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka dia telah pun taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, lihat betapa tingginya kedudukan baginda Rasulullah SAW. Taat kepada Rasul bermakna taat kepada Allah, cinta kepada Rasul bermakna cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan itu kita angkat tangan dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, moga-moga dengan berkat kita hadir majlis-majlis yang mengingatkan kita kepada Nabi Muhammad SAW, Allah bersihkan hati kita, Allah lembutkan hati kita, Allah kurniakan nur kepada hati kita, dan dijadikan hati kita insya-Allah hati yang cinta Nabi Muhammad SAW, hati yang cinta orang-orang salihin birahmatika ya arhamar rahimin. Kita angkat tangan dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta dan berharap kepada Allah, moga-moga dengan berkat kita duduk bersama-sama berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, moga-moga diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Sedikit kita berzikir dengan niat moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala kabulkan segala hajat kita. Berkata Syekh Abdul Qadir Jilani, sesungguhnya nama Allah yang paling agung adalah Ismullah al-Azam, adalah apabila kita menyebut kalimat Allah, maka ramai-ramai kita menyebut dengan niat moga-moga Allah kabulkan segala hajat kita, hajat dunia wal akhirah berahmatika ya arhamar rahimin. Sama-sama kabul jami'an. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah Allah ya Allah ya Allah ya Allah Allah ya Allah Allah ya Allah Allah ya Allah ya Allah ya Allah 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 ya Allah ya Allah ya Rahman
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Insyaallah kita perbaharukan iman kita seperti mana sabda baginda Rasulullah, jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Datang Abu Hurairah kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling bergembira kelak di akhirat untuk menerima syafaatmu wahai Rasulullah? Kata baginda Rasulullah, dia yang dahulu di dunia pernah menyebut kalimat la ilaha illallah khalisan min nafsihi. Selalu dia pernah menyebut kalimat la ilaha illallah ikhlas daripada hatinya. Maka dengan itu kita berharap dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, moga-moga dengan berkat kita menyebut kalimat tauhid ini Allah menguatkan iman kita, memperbaharukan iman kita, dan dikurniakan kita insyaallah husnul khatimah ya arhamar rahimin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaina ya wa alaina maut wa alaina ba'du insyaallah min amin rahmatika ya arhamar rahimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala kabulkan majlis pada malam ini insyaallah, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala rumah ini insyaallah, rumah Haji Anwari moga-moga diberkati oleh Allah, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para orang tua kita yang hadir, Habibana Habib Ali Segaf, moga Allah panjangkan umur beliau dengan sehat wal afiah. Para asatidzah yang hadir, para masyayikh yang hadir, tidak dapat saya menyebutkan nama-nama mereka, moga Allah panjangkan umur mereka semua dengan sehat wal afiah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الله يا الله يا الله، بحق الفاتحة وسر الفاتحة ونور الفاتحة وبجاه من أنزلت عليه الفاتحة، وببركة الجنان والإسحاق وسيلتين من تبين منه الفاتحة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. افتح لنا وأهلنا وطلابنا وجماعتنا ومن حولنا أبواب الخير، واهدنا سبل الخير، واجعلنا من أهل الصلاح والخير، واخلطنا مع خلطاء أهل الشكر والخير، وعاملنا معاملتك لأهل التوكل والصبر والرضا والخير، واحشرنا غدا مع زمرة أهل الصدق والقرب والخير، إنك ولي كل التوفيق والخير، ودافع كل الشر والبؤس والضير. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم على الخير ويسر لهم الخير وختم لهم بالخير، وفقنا للخير وأعنا على الخير ويسرنا للخير، واختم لنا منك يا الله يا الله يا الله باللطف والعفو والعافية والخير، إنك على كل شيء قدير، وبالإجابة الدعوات الصالحات جدير، وبإجابة الدعوات الصالحات جدير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الرحمن الرحيم. ربنا تقبل منا انك العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.
yang kami muliakan, dengan doa penutup yang sebentar tadi sudah berakhir majelis kita, saya mewakili Tuan Haji Waris keluarga mengucapkan ribuan berbanyak terima kasih kepada semua dapat kesebutan yang hadir dan mohon maaf segala kekurangan. Jadi majelis untuk salat isya dulu. Salat isya. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله